Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita memahami setiap ayat Al-Quran yang kita baca. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-55, insya-Allah. Pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-60 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Dan sediakanlah untuk menentang mereka, iaitu musuh yang menceroboh dengan segala kekuatan yang dapat kamu sediakan. Dan daripada pasukan berkuda yang lengkap bersedia untuk menggerunkan musuh Allah, musuh kamu, dan musuh selain daripada mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedangkan Allah mengetahuinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka akan disempurnakan ganjarannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiayai. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ke-60 surah Al-Anfal ini sebagai penegasan kepada umat Islam supaya bersungguh-sungguh dan berusaha, serta bukan hanya berpeluk tubuh dan mengambil ringan apabila berhadapan dengan musuh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun musuh Allah itu tidak akan terlepas daripada azab seksaannya. Mungkin akan wujud persoalan mengapakah umat Islam perlu bersiap sedia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menganugerahkan kemenangan. Jawapannya ialah persiapan tersebut bertujuan untuk menggentarkan musuh Allah daripada kalangan orang kafir musyrikin, walaupun sesiapa sahaja selain daripada mereka yang belum diketahui permusuhannya kepada Islam. Kerana mereka adalah orang munafik atau orang yang menentang Islam, tetapi masih belum menunjukkan tanda permusuhan mereka secara jelas. Oleh kerana persediaan dalam menegakkan kebenaran dan nilai ilahi memerlukan perbelanjaan, maka ayat ke-60 surah Al-Anfal ini memerintahkan kaum muslimin supaya menafkahkan harta sambil diperingatkan bahawa apa jua yang diinfakkan walaupun kecil, maka niscaya mereka akan dibalas dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga tidak akan dirugikan walau sedikit pun.
bahkan akan ditambah lagi sesuai dengan sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala serta berdasarkan niat dan usaha masing-masing. Perintah mempersiapkan kekuatan dalam ayat ke-60 surah Al-Anfal ini ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan memanah, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu. Dan sediakanlah untuk menentang mereka, iaitu musuh yang menceroboh, dengan segala kekuatan yang dapat kamu sediakan. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu ialah memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu ialah memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu ialah memanah. Hadis riwayat Imam Muslim. Pentafsiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah bersesuaian dengan keadaan dan zaman ketika itu. Ramai ulama yang memahami ayat ke-60 surah Al-Anfal ini dengan maksud yang berbeza tanpa menolak pentafsiran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang berpendapat bahawa ia membawa maksud benteng pertahanan, tetapi ada juga yang berpendapat bahawa ia bermaksud dengan keperluan dan ilmu yang diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai ilahi. Ia perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu serta kemajuan zaman, dan pendapat inilah yang paling tepat. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab mentafsirkan lafaz ribatil khail dalam ayat ini dengan maksud kuda-kuda yang diikat atau ditambat di kawasan pertahanan tidak dilepas ikatannya, iaitu tidak digunakan kecuali untuk berjihad. Kuda-kuda ini merupakan sebahagian daripada kekuatan yang perlu dipersiapkan. Paling tidak, ia digunakan untuk peperangan tersebut. Mungkin disebutkan secara khusus mengenai kuda dalam ayat ini, di mana ia bertujuan untuk mengingatkan keadaan kaum muslimin ketika peperangan Badar yang hanya memiliki 2 ekor kuda sahaja. Manakala lafaz ayat turhibu nabihi aduwallah menunjukkan bahawa kekuatan yang dipersiapkan itu bukan untuk menindas atau menjajah, tetapi untuk menghalang pihak lain yang ingin melakukan pencerobohan. Ini kerana jika ada manusia yang berniat jahat untuk menyerang, kemudian mereka menyedari kekuatan pihak lawan yang akan dihadapi, maka mereka akan berfikir 1000 kali sebelum memulakan langkah serangan. Kalimah turhibuna diambil daripada kalimah rahiba yang bermaksud takut atau gentar. Berdasarkan perkembangan bahasa Arab yang terkini, istilah terorisme atau keganasan menggunakan kalimah irhab yang mempunyai kata dasar yang sama dengan kalimah turhibun. Tetapi perlu diketahui bahawa maksud bagi istilah turhibun bukanlah dimaksudkan dengan kalimah bahasa Arab terkini tersebut. Ia tidak membawa maksud keganasan. Sidang pendengar yang dimuliakan, Hamka menerusi kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-60 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berbuat khianat. Maka hendaklah orang beriman mempersiapkan kekuatan supaya jika pihak musuh ingin berlaku khianat dengan memungkiri janji, maka orang beriman dapat menegur mereka dengan kekuatan yang dimiliki. Tetapi jika umat Islam menjadi lemah, maka pihak musuh akan sentiasa mengambil kesempatan dan memungkiri janji tersebut. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memerintahkan kepada umat Islam supaya bersiap sedia dengan segala peralatan senjata yang ada. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senjata yang ada ialah pedang dan tombak. Namun lama kelamaan senjata semakin maju dan telah bertukar kepada bom maupun senjata api. Maka ayat ke-60 surah Al-Anfal ini
diperdengarkan supaya kita sentiasa bersiap sedia dan mengikuti perkembangan persenjataan itu. Ayat ini juga menyebutkan lafaz menambat kuda. Ahli tafsir Al-Quran mengatakan bahawa persiapan bagi sesebuah angkatan peperangan ialah sentiasa menjaga kuda perang mereka dan menambatnya dengan baik. Maksudnya, jika berlaku keadaan yang mengejut dan terdesak dalam peperangan, maka kuda perang itu dapat terus untuk dinaiki. Dalam peperangan, pasti akan memerlukan perbelanjaan yang banyak. Maka di hujung ayat ke-60 surah Al-Anfal ini, memberi peringatan bahawa pengorbanan untuk perkara yang mereka belanjakan itu sudah pasti akan disempurnakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ia tidak akan menjadi sia-sia. Bahkan mereka yang berinfak tidak akan berasa teraniaya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-60 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para mukmin untuk mempersiapkan segala kelengkapan peperangan yang diperlukan untuk menangkis serangan musuh dan memelihara kebenaran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ini menyuruh kita supaya mempersiapkan apa yang kita sanggup untuk melangkah maju ke medan peperangan dengan menyediakan peralatan mengikut perkembangan semasa. Perkara ini bertujuan untuk membuatkan musuh Allah Subhanahu Wa Taala tidak berani mencetuskan peperangan. Dengan persiapan senjata, ia juga dapat membuat musuh yang tidak dikenali dan tidak diketahui itu turut sama berasa takut. Walaupun golongan beriman ini tidak mengenali mereka, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui siapakah mereka. Secara ringkasnya, mempersiapkan banyak alat persenjataan akan menyebabkan musuh tidak berani menyerang sama ada musuh yang sudah dikenali ataupun musuh yang tidak dikenali. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-60 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa ayat ini menjadi dalil mengenai wajibnya umat Islam dalam membuat persediaan peperangan dengan segala jenis peralatan dan senjata untuk menghadapi serangan musuh yang menceroboh. Persediaan itu pula hendaklah sesuai dengan keadaan zaman dan setanding dengan alat senjata pihak lawan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan umat Islam untuk membuat persediaan dengan segala jenis kekuatan mengikut kemampuan sama ada berbentuk kebendaan atau rohani dalam menentang pihak musuh yang menceroboh dan melawan. Perkara ini akan menyebabkan perasaan gerun dan takut ke dalam hati musuh Allah dan musuh kaum muslimin. Bahkan menggerunkan sesiapa sahaja, termasuklah orang munafik yang tidak dikenali, tetapi Allah mengenali mereka. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-60 surah Al-Anfal ini menjelaskan perintah dan kepentingan melakukan persiapan dan persediaan dalam menghadapi musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-60 surah Al-Anfal ini menunjukkan kepada kita bahawa umat Islam diperintahkan untuk membuat persiapan kekuatan dalam memerangi pihak musuh, sama ada kekuatan ilmu atau senjata mengikut keadaan zaman dan perkembangan semasa. Pada zaman kini, khususnya di Malaysia, musuh yang dihadapi oleh umat Islam dalam peperangan bukan lagi berbentuk peperangan fizikal. Namun kini, peperangan yang berlaku adalah berbentuk perang pemikiran, ghazwul fikri. Perang pemikiran ialah usaha musuh Allah untuk meracuni pemikiran umat Islam supaya jauh daripada Islam, lalu membenci Islam. Bahkan matlamatnya ialah menghapuskan Islam sehingga ke akarnya. Antara kaedah serangan pemikiran oleh musuh Islam ialah dengan merosakkan akhlak. Media baharu yang bebas diakses oleh semua lapisan masyarakat adalah medium yang digunakan dengan memperkenalkan idola baharu di mana gaya hidupnya adalah jauh daripada adab Islam, lalu diikuti oleh masyarakat
Selain itu, musuh Islam juga mensasarkan untuk merosakkan pola pemikiran. Mereka menyajikan berita yang menyimpan daripada kebenaran dengan memutarbelikkan fakta sehingga umat Islam menjadi keliru antara perkara yang hak dengan yang batil. Oleh itu, umat Islam perlu melakukan persiapan dari sudut ilmu agama yang mantap dalam mendapati peperangan yang mencabar ini. Antara ilmu asas yang perlu dipelajari oleh umat Islam ialah ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kita amat bimbang jika serangan pemikiran ini tidak dapat benteras. Ini kerana secara halus ia meresapi minda masyarakat dan menjauhkan masyarakat daripada ajaran Islam yang sebenar tanpa mereka sedar. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-60 surah Al-Anfal ini ialah umat Islam hendaklah sentiasa bersiap sedia dengan segala kelengkapan dalam memerangi pihak musuh mengikut konteks perkembangan semasa. Peperangan secara fizikal dalam era kini memerlukan kepada persiapan alat persenjataan moden, manakala peperangan pemikiran pula memerlukan kepada persiapan ilmu agama dan pengetahuan isu semasa. Kedua, setiap Muslim tidak perlu berasa takut untuk berinfak di jalan Allah. Ini kerana Allah Ta'ala telah memberi jaminan dengan ganjaran yang sempurna kepada mereka yang berinfak. Hakikatnya, apabila kita berinfak, ibarat seperti kita sedang menabung di akhirat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.